Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wasyurita liqudwatin niyatuk tidain. Niyatuk tidain. Tu baca dengan tajwid sekali ya tu. Niyatuk tidain au jama'atin ma'a taharrumin wa niyatu imamatin sunnatun li imamin fi ghairi jumu'atin wa adamu taqaddumin ala imamin bi'aqibin wa nudiba wuqufu zakarin an yaminil imami mutaakhiran qalilan fa in jaa akharu ahrama an yasarihi thumma ta'akhkhara wa rajulaini aw rijalin khalfahu wa fi saffin awwala thumma yalihi wa kurihan firadun wa syuru'un fi saffin qabla itmami ma qablahu wa ilmun bintiqali imamin. InsyaAllah kita nak masuk masih bab jemaah. Perbicaraan kita nak masuk ialah macam mana nak sahkan ikut imam. Asal sebut wasyurita dan disyaratkan ni qudwah untuk ikut. Pertama, niyatuk tidain au jama'atin ma'a taharrumin. Niat nak ikut satu au jama'atin ataupun niat berjemaah, niat ma'a taharrumin berserta dengan takbiratul ihram. Maksud taharrum, kitab kita ni memang ni banyak pakai takbiratul ihram ni gunakan istilah taharrum. Jadi jangan duk pelik situ lah kan. Ambil dobit sikit tu. Maksud taharrum ialah takbiratul ihram. Taharrum equal to takbiratul ihram. Jadi kena ada niat untuk ikut imam. Kalau kita selalu lafaz yang kita nak guna makmuman lah, makmuman. Jarang kita pakai lain benda tu, dah tak pakai hak lain tu pun, saya pun tak pakai hak lain. Ulama kita duk ajar tu pakai dah pun kan. Mai mati pun pakai tu lah. Macam mana pun boleh dengan niat iktidak yang kita duk pakai makmum au jama'atin ataupun dengan niat nak berjemaah saja ku semayang fardu zuhur berjemaah kan. Kalau dengan lafaz Arabnya usolli fardal zuhri jama'atan lillahi ta'ala. Kita duk pakai selalu nawaitu usolli fardal zuhri makmuman. Fokus kita dalam makmuman tu. Makmuman hal keadaan aku sebagai makmum kan. Ataupun usolli fardal zuhri jama'atan hal keadaan aku berjemaah. Ataupun dengan bahasa lain, kalau bahasa Arabnya nawaitu lagi usolli fardal zuhri tabi'an li imamin. Cuma kita nak orang Melayu ni nak buat Arab ni tak pandai kan. Tu yang bagus bodoh kita tu. Ada handset yang tak dibenarkan berfungsi ni kot. Tu yang dia bunyi tu. Kadang-kadang pecah terpalang macam tu je. Macam
Mana cerita ni, habis handset, habis semua. Kita orang Melayu ni ada bodoh dia tak pandai tu. Tak mana bodoh. Bagus, ada bagus dia tak pandai tu, ada bodoh dia. Ada bagus dia bodoh tu. Apa? Ikut je. Bagus. Zaman sekarang dia ada mufti Pasir Mendengung tu kan. Dia suruh dalil. Jangan ikut ulama. Ulama tak maksum. Bahaya pahaman tu. Lepas tu kita belajar dalam Nasihatul Ibad tu, orang macam ni tak boleh pakai. Pasal dia bukan ulama mujtahidin, bukan ulama muhakkikin. Dia ulama, orang panggil dia ulama, panggil dia. Dia ulama merapuyin. Apa? Merapu ulama kepala khotain. Masa tu reka je. Siapa ada buat ni? Selalu ada insik saya situ tak bunyi. Orang duduk dalam tu, insik duduk dalam poket. Mana dia? Jadi niat iqtidah atau jamaatin, dan niat ni untuk sah ikut ma'a tahrumin berserta dengan takbiratul ihram. Satu, kita dah diajar oleh ulama kita, makmuman imaman ni dah diajar masa takbiratul ihram lagi lah kan. Kalau kita nak berjemaah awal kita niat lah, betul kan? Bila kita awal niat tu dalam takbiratul ihram tu lah, makmuman imaman. Kalau seorang tak payahlah makmuman imaman. Tapi kalau nak berjemaah, kita niat tu dah diajar dah dalam taharrum tu. Siap. Jadi bila faham kata dia syarat, kalau kita duk ikut imam tapi tak niat ikut imam, batal sembahyang. Bila batal tu? Batal tu apabila kita menunggu, itu batal. Itu dobit dalam kitab-kitab lain lah. Kitab matan ni dia pendek kalau syarah dia ada. Pasal dia kata dia syarat. Bila syarat maksudnya ada niat baru boleh. Ada niat baru boleh ikut. Kalau tak ada niat tak boleh ikut. Boleh? Faham? Kalau ikut juga, kalau dia rupa ikut tapi sebenarnya tak ikut, tak ada masalah. Tapi dia ikut, tapi dia tak niat ikut, batal sembahyang. Bila batal tu? Bila dia menunggu. Kalau di depan memang, kalau dia tak menunggu maksudnya dia buat awal, dia memang tak niat ikut imam. Imam tak rokok lagi, dia rokok. Boleh tak? Apa masalahnya? Boleh, faham? Saya sebut kan? Tapi kalau buat begitu, riuh satu masjid. Pasal apa? Pasal apa duduk belakang imam tak ikut imam? Apa masalah kau? Imam ni ada buat apa yang kau tak nak ikut, kau tak setuju apa sangat dengan dia? Mesti orang bertikar, kan? Engkau ni parti lain kot. Pahaman lain kot yang tak nak ikut imam ni. Ataupun imam tu yang pelak, yang makmum ni tak nak ikut. Boleh? Kalau makmum ni depan pada imam, yang makmum memang tak ikut imam, tak ada masalah. Boleh? Faham? Tapi selalunya tak gitu. Orang tak mau ikut ni, dia takkan zahirkan dia tak ikut. Biasanya dia akan nampakkan diri macam ikut. Di situlah tempat yang akan jadi masalah nanti. Boleh? Faham? Misalnya imam tu dia parti lain, dulu parti lah yang duk kelai-kelai ni. Kita bagi contoh yang parti lah. Waktu kita sembahyang, kita tengok tok imam tu, Allah tok imam ni ya. Buat muka macam ni ya. Waktu tapi sembahyang tetap di belakang. Pasal kita bukan imam. Bila sembahyang di belakang, usolli pada zuhri arba'a rakaatin, lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala, tak ada niat mau ikut imam. Boleh? Jadi sembahyang kita sembahyang seorang-seorang lah namanya kan. Masalah dia bila? Katalah bila tok imam tu ada yang kita tak setuju. Jadi bila kita dah habis doa iftitah, kita baca Fatihah, kita baca surah. Kita baca surah, baca kuliah kulhu ya.
Dia baca sabis amma yatasaalun sembahyang zuhur. Contoh kan. Mana tahu? Maksud dia panjang lah. Iman tu panjang. Bila panjang kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Dah habis dah lakum dinukum waliyadin. Sepatutnya macam mana? Patutnya kita rokok. Tapi kalau kita rokok, apa jadi? Nampak sangat kata tak ikut imam tu. Okey. Tunggu tak? Tunggu betul-betul. Tunggu tu batal. Pasal apa tunggu batal? Jawab. Ngaji tu lah nak cerdik. Jawab. Pasal apa batal? Ikut imam tapi tak ikut imam. Tak mana dia ikut? Tak tunggu tu. Jadi kalau nak cerdik sikit, memang tak ikut imam. Tapi dah habis qul ya ayyuhal kafirun. Imam tak rukuk lagi. Tak macam mana? Tambah surah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tu teknik. Teknik lah. Kena tahu lah kan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tak rukuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tak rokok lagi. Saja kita nak cerita taswir masalah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia tak ikut tu apa masalah, saya tak tahu lah. Bagusnya imam sembahyang punya lama kan. Apa nak sebut? Baca lah. Tunggu batal. Baik, boleh tak macam ni? Dia habis-habis sampai surah An-Nas pun imam tak rokok lagi. Allah, habis model dia kan. Habis surah An-Nas nak baca apa pula? Alif lam mim, alam tarukai. Al-Baqarah Fatah balik depan dah habis. Maka depan. Fatihah dah baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tu habis model kalau ikut imam situ lah, kalau ikut alif lam mim. Pasal dah habis belakang ke depan balik. Dia panggil halun murtahil. Itu kita belajar kemudian nanti insya-Allah. Tapi asal nak sebut dah dia habis model, dia pun macam ni, aku ikut imam lah. Boleh tak? Boleh tak? Batal ke semayang kalau ikut imam? Batal semayang ikut imam? Ikut imam semayang batal? Adalah batal ke bagus ikut imam? Ikut imam batal ke bagus? Bagus. Tapi tadi kalau ikut masa takbiratul ihram kan. Ni dia tak niat masa takbiratul ihram, mula-mula memang tak setuju dengan imam ni. Tuan-tuan imam ni panjang pula, alah habis model aku. Macam mana? Aku ikut imam lah. Boleh tak? Nak tanya boleh tak tu? Boleh tak? Boleh tak? Batal ke? Kita belajar dulu ada tak perkara membatalkan sembahyang bila niat ikut imam batal? Nak bagi hukum je apa baik sepak je cakap mana-mana. Batal tak sembahyang? Tak tahu. Batal tak batal? Batal tak batal? Jawab batal dululah. Masalah ni batal tak batal? Batal tak batal? Batal. Pasal apa batal? Pasal niat bukan dalam takbiratul ihram. Syarat nak ikut niat dalam takbiratul ihram. Kalau niat tak dalam takbiratul ihram batal. Tak batal. Pasal tak ada dalam perkara membatalkan dulu, tak ada. Kalau niat nak batalkan sembahyang, batal. Ta'liq nak batalkan sembahyang, batal. Dah belajar dah tu. Niat nak ikut imam tak batal. Sama ada dalam takbiratul ihram ataupun luar dalam takbiratul ihram, tak batal. Ini tak batal. Niat tak membatalkan, tapi bila dia niat ikut imam, bolehlah ikut imam. Memang boleh ya. Tapi kenapa disyaratkan mesti dalam takbiratul ihram? Itu. Disyaratkan dalam takbiratul ihram, masyhur kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, untuk dapat fadilat. Dan untuk boleh ikut satu hal dan untuk dapat fadilat.
Jadi kalau kita mula-mula tak niat ikut imam, tengah semayang baru niat, aku ikut imam lah. Mula-mula tak nak ikut. Nampak tu? Contoh saya buat tadi habis model lah. Panjang imam ni aku nak baca apa tak tahu lah. Aku ikut imam lah. Tu. Boleh niat? Ikut imam? Boleh. Batal tak? Tidak. Tetapi makruh. Bila makruh, kaedah kita jumpa nanti ke depan dia akan sebut dalam matan apa dia? Membuat benda yang makruh dalam berjemaah, dalam solat berjemaah, dia membatalkan, menghilangkan, batal solat tu, bukan membatalkan solat, membatalkan fadilat berjemaah ataupun meluputkan fadilat berjemaah, tak dapat pahala berjemaah. Pasal apa? Pasal syarat dia mesti ada niat di awal solat dari dalam takbiratul ihram. Kalau niat ikut imam dalam solat, baru niat ikut imam, sah mayang, dia tak batal, tapi meluputkan pahala fadilat berjemaah, tak dapat pahala berjemaah, bahkan dapat hukum sorak. Ni bodoh sikit. Boleh? Ingatlah itu kita ada belajar masalah macam ni. Apa dia? Kita sembahyang seorang. Lepas tu ada orang main jemaah. Nampak macam mana? Nampak macam mana? Ada yang kita dah belajar itu. Cuba siapa ingat? Kita buat macam mana? Tukar kan? Tukar niat macam mana? Tukarkan sembahyang fardu kepada sunat mutlak. Lepas tu bagi salam 2 rakaat bagi salam. Boleh juga ada kaul bulkini, boleh 1 rakaat bagi salam. Baik. Soal. Kenapa batal? Batalkan sembahyang fardu tak boleh kan? Kenapa pergi tukar sembahyang fardu pergi sembahyang sunat? Habiskan sembahyang sunat betul pergi ikut imam tu? Kenapa? Kerana niat dalam solat nak ikut imam, dia tak menghasilkan fadilat berjemaah. Satu hari tu kita dah jumpa masalah tu. Kalau andai kata boleh, dengar, tengok, tunjuk. Kita sembahyang seorang ni, Allahu Akbar. Itu ada elok yang satu jemaah datang depan kita. Allahu Akbar, 6 orang. Kita pun masuk seorang lagi, nak jadi ashabul kahfi. Kami kita 7 kan. Saja kita guna nabur sikit kan. Apa salahnya? Kita pun bergerak ke depan, kan dah belajar bergerak. Bergerak pun kita taklah bergerak 3 kali berturut-turut, tak ada lah. Jalan ke depan, untuk niat, aku ikut imam. Boleh? Boleh. Apa masalah? Bukan batal. Pergerakan pun tak banyak. Niat pun boleh, bukan batal. Tapi tak dapat fadilat berjemaah. Satu dah diajar, kita dah jumpa itu. Apa dia? Tukarkan sembahyang fardu tu kepada sembahyang sunat mutlak. Bagi salam setelah 2 rakaat. Lepas tu baru ikut imam tu sembahyang mula oleh Allah. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat ikut imam. Kan masalah. Baru akan hasil pahala berjemaah dengan kaifiat tersebut. Tu ngaji kena ingat. Tu saya kata ngaji kena ingat. Ingat masalah, ingat. Setiap masalah dia bagi tu bukan sia-sia. Semua tu dia berhubung kait. Sagi jumpa tadi, jumpa sini, jumpa ingat sana. Jumpa sini, ingat sana. Ingat sini, ingat sana. Dia sambung. Dia akan jadi ada link dia. Sambung sini. Yang ni masuk ini, yang ni dalam bab ni. Satu, tak belajar habis dalam kitab, jangan berani nak mengajar. Pasal takut nanti ada bab yang sana kita tak jumpa, ada kait dengan yang kat sini, kita tak faham. Yang ni ada kait sana, ada kait sini, merapu yang keluar hukum ni. Satu, ngaji bagi sempurna. Ini sempurna. Satu, ngaji bagi pandai dengan bahasa itulah. Ngaji bagi pandai. Macam mana pun kalau tak habis apa, nak mengajar tu lah. Takut nanti silap mengajar. Ada benda yang sepatutnya kita tak mahir lagi, tak faham pun, masalah pun baru belajar satu bab, lepas tu bab lain tak pergi belajar, tiba keluar hukum dah. Tu bahaya dia. Itu saya kata bahaya mengaji fiqh tak habis. Tambah mengaji baru jumpa satu ayat Quran, baru jumpa satu hadis, tiba-tiba nak istinbat hukum. Siap, ni dalil Al-Quran, nas. Nanti Ustaz, bagi habis dulu. Engkau baru jumpa satu ayat Quran, baru jumpa satu hadis. Kau dah sibuk nak keluar hukum, nanti dulu kau tengok hadis-hadis lain, tengok yang Quran lain. Kau kena tengok nasih mansuh, saya sebut itu kan.
Tengok apa? Nasih, mansukh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Kau kena tengok elok-elok. Nak tafsir hadis, Quran, Quran. Mana muhkam, mutasyabih. Nak kena pakai, kena reti hak tu. Baru jumpa satu ayat Quran. Nak keluar hukum konon. Kalau pekah pun kau tengok, kau tak pernah tengok jumpa bab lain. Kau hati-hati sikit. Takut nanti kau salah bagi hukum. Kerana ada bab yang kau tak pernah tempuh. Okey. Satu kaedah dia bila kita sembahyang seorang, tengok ada jemaah. Kalau kita dah rakaat keempat dah, macam mana? Habiskanlah sembahyang jemaah tu. Sembahyang seorang tu. Lepas tu sembahyang ulang sekali lagi dengan sembahyang berjemaah. Tu pun kita dah belajar dah. Boleh. Siap. Jadi syarat untuk bolehkan pahala berjemaah ni mesti ada niat ikut imam di dalam takbiratul ihram. Kalau tak ada niat ikut imam dalam takbiratul ihram, sah sembahyang tu, tetapi boleh jadi batal apabila dia menunggu. Kenapa batal? Kerana dia tak niat ikut imam tapi dia tunggu. Tunggu tu pasal apa? Pasal ikut imam tapi tak niat ikut imam, batal. Boleh. Lain daripada bab Jumaat. Yang tu kena pura awal walaupun disebut belakang tu. Melainkan bab Jumaat. Jumaat tak boleh niat tak ada imam atau makmum. Pasal apa? Pasal Jumaat kena berjemaah. Jadi tak ada sembahyang Jumaat, aku sembahyang fardu Jumaat kerana Allah Taala. Tak pasal. Mesti ada makmuman, imaman. Imam pun kena niat dalam takbiratul ihram. Makmum pun mesti niat dalam takbiratul ihram. Pasal apa? Pasal wajib berjemaah. Jumaat wajib berjemaah. Jumaat tak boleh dibuat bersendirian. Okey. Siap. Kemudian habis itu masalah. Wa niyatu imamatin sunnatun li imamin. Dan niat menjadi imam sunat bagi imam. Tadi makmum. Imam dia niat jadi imam, hukumnya sunat. Jadi imam dia tak niat jadi imam, tak ada masalah untuk makmum ikut dia. Tapi bila dia tak niat imam, tak dapat pahala imam. Pasal innamal a'malu binniyat. Jadi nak dapat pahala imam macam mana? Kena niat imam. Tapi kalau dia tak niat imam, boleh tak jadi imam? Boleh, lain daripada Jumaat. Kenapa Jumaat? Jumaat pasal mana boleh sembahyang seorang? Mesti berjemaah. Baik makmum, baik imam. Sebab makmum memanglah pasal dia nak ikut. Imam, walaupun dia imam, dia tak sah sembahyang seorang pasal dia mesti berjemaah. Boleh? Jadi dia kena ada niat imam dalam takbiratul ihram sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang biasa, tak wajib atas imam untuk dia niat imam. Satu kita dah belajar lepas, apa dia? Imam, hukum sembahyang dia macam hukum sembahyang seorang. Dari sudut dia syak ke tak syak ke, dia tinggal kunut ke, dia kena buat hukum sembahyang seorang. Imam dan sembahyang seorang sama hukum. Pasal apa? Pasal imam tak syarat untuk dia niat jadi imam. Kalau dia niat jadi imam, dapat pahala je. Tapi kalau dia tak niat imam, masih boleh dia jadi imam walaupun dia tak niat jadi imam, melainkan sembahyang Jumaat. Termasuk sembahyang Jumaat ni, mana-mana sembahyang yang kena berjemaah. Antaranya sembahyang muadah, sembahyang yang diulang. Saya sebut sekali lalu ya tu. Fi ghairi Jumaatin. Satu kalau kita sembahyang seorang, Allahu Akbar. Macam Zuhur ni. Tiba ada orang ikut. Boleh tak kita buat Kita buat Orang tu ikut, kita buat Buat faham tak? Buat apa? Buat tak tahu. Allah. Kita tak tinggikan suara pun untuk orang tu ikut kita. Lantak dia. Kau nak ikut, kau punya masalah. Aku tu yang aku. Aku pun bukan layak jadi imam. Kau nak nanti aku jadi imam pula. Kita pun tak setuju dia ikut kita. Kita pun buat je. Boleh?
Tapi dia ikut juga kita. Boleh? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Cuma bila dia nak ikut, dia kena niat ikut imam. Tapi kita tak syarat untuk boleh. Satu imam-imam mazhab, dia bukan perlu dia niat jadi imam untuk dia jadi imam. Tapi kita nak ikut, kena ikut dia. Boleh faham? Saya apa? Imam Syafi'i dia niat ke? Aku ni jadi mazhab Syafi'i. Ada itu? Tak ada. Tapi dah dia pandai, kita bodoh, macam mana? Kita ikut dia. Boleh faham? Prinsip ni ulama kita disyarah. Macam tu. Padan lah. Imam Syafi'i ni datang, kau ikut aku. Dia tak pernah kata itu. Dia tak pernah kata itu. Yang kata begitu siapa? Nabi yang memang. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi mesti macam tu. Tapi imam-imam tak. Dia tak suruh ikut. Dalam bab-bab fiqh, dia mujtahid. Engkau nak ikut, ramai lagi orang yang boleh ikut. Aku salah seorang boleh ikut, tapi aku tak perintahkan kau ikut aku. Yang itulah. Saya nak sebut prinsip sikit. Satu, di atas kaedah nak sebut, kita mula-mula sembahyang seorang, lepas tu orang ikut kita, kita niat jadi imam. Boleh tak? Boleh. Soal, makruh tak? Imam niat jadi imam dalam sembahyang berjemaah, tak makruh. Tapi makmum, niat makmum dalam sembahyang jemaah, makruh. Boleh, faham? Itu dobik-dobik nak ingat dalam kepala tu. Dalam kitab tak sebut itulah. Saya sebut apa benda yang kesimpulan yang saya dah belajar kan. Tu ambil. Hampa nak faham tu, hampa kena tengok Fathul Mu'in, hampa kena tengok Mauni Muhtaj. Bila hampa nak jumpa entah saya dah sebut awal. Ambil. Kutip. Kau tak ada catat apa-apa ke? Tulis. Ada tulis. Kau tulis apa tu? Ngaji jangan buat hayal tau. Walaupun umur muda. Belajar ambil fakta, dengar apa benda. Cara kau dengar tu, cara kau mengaji tu macam tak belajar. Orang belajar lain tau. Orang belajar ni tengah. Saya tengok muka, saya tahu. Kamu macam tak belajar je. Macam tak ambil pelajaran. Jangan sampai saya jeka-jeka. Mesti ambil pelajaran. Aku nak belajar apa ni? Belajar jemaah. Hari ni belajar apa? Terus saya dah cakap ni, berapa fakta yang kau tak tulis? Terus saya cakap ni. Ada tulis berapa? Berapa dah? Patutnya boleh kira lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dah boleh sebut dah apa dia. Point yang saya sebut tu. Pasal maklumat tu nak disimpan. Maklumat tu nak diambil. Itulah nama dia mengaji, belajar. Barulah nama dia talib, tuntut. Kalau tidak, ngah ni buat tak tahu ya. Gelak gitu. Hai mana jadi tu bila nak pandai. Nak jumpa sebalik entah bila saya nak baca kitab ni. Kalau baca kitab lain pun kadang lain konten dia. Ada yang disebut, ada yang tertinggal, ada yang tak sebut. Mengaji kena dengar, ambil, faham, tulis, catat. Tu guna pen, yang tu guna ni. Jangan tak tahu pen, pensil tu. Kalau pen ke pensil, tulis, catat. Satu makna, baris lagi. Poin ni yang nak diambil tu. Ini macam ni. Kalau tak cukup buku, ambil buku nota lain, tulis, salin. Buat nota. Ni. Hukum pekahnya, baik pekahnya, baik tasawufnya, baik nahunya, sorohnya. Apa saja pelajaran. Tak bila kau nak pandai? Fi ghairi Jum'atin. Kalau kau tak ambil pelajaran begitu, kalau naik kuda, apa itu? Kita ambil note kan. Macam mana nak buat kuda ni? Macam mana nak bagi dia berlari? Macam mana nak bagi dia kona? Macam mana nak bagi dia wheelie? Macam mana nak bagi dia kostan? Macam mana nak bagi dia lompat? Mesti ada tahu kaedah lah. Tiba-tiba naik je, kau tak belajar kawalan, ataupun orang sebut, kau tak ambil buat tak tahu je. Lupalah nak buat macam mana. Apa lagi? Ada pijak yang kuda. Boleh? Faham? Cakap apa? Faham? Itu yang ramai orang mengaji tapi tak dapat tu. Situ lah antaranya. Pasal cara belajar tak betul. Dia belajar kan tak belajar. Duduk mengaji. Ngaji pondok. Contoh pondok lah. Sekolah kebangsaan pun sama lah. Ngaji sekolah kebangsaan. Ini bodoh. Tak dapat apa. Pasal cara belajar tak betul.
Jadi antara cara belajar apa? Belajar dengar dan tahu apa benda nak kutip. Nanti saya nak buat kursus lah satu. Sehari kita jamu sedap-sedap. Saya nak tengok berapa banyak fakta yang hangpa boleh kutip daripada pagi sampai malam saya sebut. Lepas tu saya bagi masalah tengok hangpa jawab betul tak betul. Selalu kursus tu saya bagi kursus yang mencabar lah. Kursus apa? Masalah haid dan nifas wanita. Macam mana nak selesaikan dia? Saya biasa bagi kursus macam tu. Dan saya ingat saya antara orang-orang awal lah buat kursus macam tu. Saya tak pernah tengok orang lain buat kursus haid nifas. Lama lah saya buat. Tahun bila lagi? Tahun 2008, 2009. Saya dah buat kursus dah haid nifas ni macam mana. Pasal orang banyak tak faham. Nak selesai ni macam ni. Main 10 hari datang darah pula. Buat macam mana. Kau kena ingat take notes macam mana. Color darah. Ni banyak suci tak cukup. Macam mana nak curi. Ni. Tambah sini. Ni nak ambil ni tempek sini. Mana nak kodor. Tak kena kodor. Oh, semua nak kena tahu. Semua nak simpan dalam kepala. Engkau tak ingat CP tu, engkau tak boleh selesaikan masalah tu. Memang tak boleh. Itu haid nifas. Hanya saya insya-Allah nak ajar pula faraid. Apa? Kau kena ingat orang ni dapat berapa, yang ni ada orang dapat berapa, yang ni sifat hijab nuksan, hijab herman. Orang ni dapat berapa, yang ni apa, yang ni berapa, yang ni pasal apa dapat, yang ni pasal apa dah. Semua kena ingat. Kau tak ingat tu kau nak belajar macam mana? Itu lah tu. Ni sama ni. Hari ni berapa bulan. Ni bulan apa. Pagi, petang, siang, malam. Nak tambah ke nak kurang? Nah, ni apa? Ada alih benang ke arah akhir kaus ataupun awal kaus. Saja saya nak sebut istilah-istilah dia kan. Benang nak tambah ni, nak tambah ni jabu tamam ke jabu sitin. Nak tambah kat mana? Nak tambah hak dalam ke tambah hak luar? Nak tambah sini kau lain bawah ke? Lain. Kau tak faham, kau tak ingat, kau tak boleh apa. Kau tak erti apa, bodoh. Lain arahan, lain suruh buat, lain buatnya. Belajar macam tu dia kena peka. Nak ambil apa tu? Ni saya ajar apa ni? Ajar kaifiat belajar, kaifiat ambil perhatian. Pasal yang tu pun kena ajar, tak ajar tu dia tak kerti. Kalau masak tu fail. Mula bubuh ini. Bahan nak sediakan 11. Totek kena ingat. Lepas tu masak ni, tumis ni kemis kemudian, yang ni ricik, yang ni acik, yang ni mesin, yang ni blender, yang ni tumis dulu, yang ni bubuh belakang, yang ni. Yang ni apa? Oh, mesti kena ingat. Baru masak jadi. Nak jadi tak? Super steady. Kalau tidak lagi, nak buat tom yum jadi asam pedas. Buat senggang jadi cicak pinggang. Tak jadi. Buat masak hitam jadi masak kicap. Tak maunya. Baik. Itu berbebel sikit. Pasal depan saya tengok ada orang macam tu. Saya bebel sikit lah. Ini bagus juga bebel ni kan. Betul kan? Bagus kan bebel kan? Ya, bagus. Jadi ni. Apa tu? Kan macam tu kan? Tak faham? Kau memang tak faham. Itulah. Tak ambil pelajaran langsung. Macam mana? Tak tahu nak balas macam mana? Tu budak tu pandai. Apa lah itu pun tak pandai. Macam tak ambil pelajaran aja. Baru kau faham macam tu ya? Ya Allah. Ada sebenarnya pelajaran tu simple aja tau. Tapi ada benda yang dia tak ambil faham, dia tak peka dengan apa yang sepatutnya dia kena ambil erti. Baik. Jadi imam, dia niat imam adalah sunat. Tapi imam jadi imam, dia tak niat imam, bodoh lah sikit. Pasal apa bodoh? Benda yang dibuat yang sama. Sebab dia niat imam dapat 27, tapi tak niat imam dapat 1. Cerdik terlajak. Boleh faham kan? Allah.
Masuk pejabat, dia tak punch card. Punch card tahu? Punch card pun tak faham dia orang ni. Tak punch card, tapi buat kerja. Datang, punch card sepatutnya pukul 8 sampai pukul 5. Datang 7.30, buat kerja, rajin lah punya rajin. Tapi punch card masuk pun tidak, punch card keluar pun tidak. Tapi keluar 5.30 baru balik. Punch card, kalau punch card macam mana? Hukum main kerja. Tak punch card, hukum tak main kerja. Silap kena denda pula. Alah bodohnya. Sikit aja kerja dia. Sikit punya kerja punya pasal bagus. Tak buat kerja tu bodoh. Kan? Kan? Itulah. Imam jadi imam, tak niat imam, bodoh. Walaupun sah sembahyang kau. Tapi kalau kau niat imam, excellent. Boleh. Jadi kita memang banyak benda bodoh ni. Macam mana? Jadi imam kita tak adalah tak niat jadi imam kan. Tapi masuk masjid tak niat iktikaf, dah bodoh. Niat ni aku iktikaf kerana Allah Taala. Dapat pahala dah. Tak niat iktikaf, kau duduklah daripada pagi sampai malam sekalipun. Tak niat iktikaf macam mana? Walaupun kau duduk atas tu, walaupun kau tidur atas tu, kau tak niat iktikaf macam mana? Tak dapat apa-apa, kosong macam tidur dekat kandang ayam, kat kebun ayam, kat kandang kuda je, serupa tidur macam tu. Padahal duduk dalam masjid. Macam rugi tak? Sedih ke bodoh? Bodoh. Siapa tu? Tak tahu lah siapa kan. Siapa lah? Orang apa? Afrika. Afrika. Tapi orang Afrika main sini. Betul. Orang Afrika tu main sini. Tak lawak-lawak juga tau. Yang tu yang kita perhati, punya banyak juga kat kita yang bodoh. Ya. Satu kita mengaji banyak lagi. Tok Guru yang ni dia sebut, kita ni banyak benda kita buat rugi lah. Kita tak niat punya pasal, habis semua, kosong je. Kalau kita niat, dapat. Sama ke Pak Imam? Tu pun nasib baik sah. Kalau tak sah, naiknya. Jadi banyak lagi kita kena repair bawa tanya tadi. Yang kita banyak lalai tu. Satu orang yang kalau dia mati ni, akhirat esok dia akan tengok mana yang Allah mahu, yang ni tak niat, Allah mahu, yang ni tak niat, Allah ruginya, yang ni tak niat, Allah yang ni tak zikir, Allah yang ni tak zikir, Allah buang masa, Allah yang ni tak pergi, Allah yang ni aku tak pergi, yang ni aku tak tolong, rugi. Apa amalan duk buat tu semua kita akan menyesal. Saya cakap tu termasuk saya lah orang tu, bukan orang lain. Saya pun banyak benda yang sepatutnya saya boleh buat benda lain, tapi saya tak buat. Boleh faham saya buat apa? Tu tiang kita kena macam mana nak tingkatkan diri lagi, macam mana nak mujahadah lagi, macam mana nak bersungguh-sungguh lagi. InsyaAllah ada semangat yang tu, saya ada iman. InsyaAllah. Orang beriman macam itulah, sahabat, Nabi-Nabi, Rasul, orang-orang saleh, ulama-ulama kita, tutup guru kita, semua macam tu. Dia orang ni orang yang ada hemah hidup dia. Dia ada matlamat, dia ada semangat, dia ada cita-cita. Sentiasa bersedia, ever ready. Jangan sampai saya nyanyi lagu lagi kan. Lagu sekolah saya dulu kan. Nak kena nyanyi lagi apa? Tak mau lah. Tak mau, bagus. Saya pun tak nyanyi, bukan sahaja ingat nak menyanyi. Pasal nak kena bersedia tu. Ni tengok, saya tak bersedia. Ngaji pun tak datang, saya tak datang. Saya ada, saya tak ada, saya cepat, saya lambat. Ulama. Kena ada satu slogan. Baju pun tak siap lagi. Nanti baju tu saya cara nak buat tu selalu sedia berkhidmat. Cuci TR6 turun. Saya tak turun lagi, orang turun lah. I sir. What must I do sir? Yes sir. Ni kita bagi arahan, turun semua daripada atas, daripada ujung sini sampai ujung sini. Dia buat dua line aja. Ya Allah. Saya ingat dah lega tadi, tak apa siap. Ya Allah, orang dah tunjuk daripada sini ke sini supaya kita boleh lalu sini, tak gaduh pusing-pusing kat tu. Ya Allah, dua lain ni padan cepat siap tu, simpan tangga dah. Dia buat dua lain aja. Arahan siapa tu? Saya bagi arahan sampai ujung kan. Tak apa perasan ya. Bagus. Itu kalau bini suruh beli lauk esok, abang beli ni. Betul? Gigi. Mana ikannya? Allah, lupa pula beli ikan. Pergi beli dia balik. Mana sebut karinya? Allah, sebut kari, lupa pula. Pergi pula. Pergi lenggung, pergi beli. Apa dia?
Ada orang kari pula. Nasib baik duduk sebelah rumah boleh. Tu gas pula. Gas tak tukar duduk dalam bonet. Gas pula. Jangan buat bodoh itu. Pergi sekali lalu tu. Semua siap. Siap. Cuk. Steady. Belajar kamu macam tu lah. Pergi main sekali tu. Buy package pula. Mengaji sekali. Nahu sekali. Sorof sekali. Quran sekali. Taubat sekali, menyesal sekali. Semua tu, bersih lagi. Sambil tu, belajar agak, naik kuda sekali, memanah sekali. Sekali, sambil tu bukan mata lambat main sini, main kuda ke mana. Manah sekali, bertukang sekali. Belajar, menyimen sekali, bancuh simen sekali. Potong besi sekali, bela ayam sekali. Bagi arnab sekali, cuci najis sekali. Semua tu, sekali, buy package now. Keluar tu, semua tu. Sawit je belum lagi. Saya pun tak pandai sawit tu, pasal kedekat sikit. Kalau ada saya pun nak turun sawit tu, saya tak payah upah orang lah. Tapi kok kedekat lagi, ngajar tu, tidur sembel. Saya kedekat juga, tu tinggi kat pokok tu. Kalau ikut saya nak bayar package, jom, kita turun semua. Sehari hampa pula tak mengaji, dan saya sekali. Kena duri dia pula, tak jawab tu. Apa saya nak sebut ni? Mengaji buy package. Semua boleh. Masak boleh. Duduk pondok semua boleh. Tak saya duduk pondok semua boleh. Masak boleh, tukang boleh. Ingin pondok yang buat pondok tu, semua budak pondok tu. Dulu bukan kerti apa tu. Tapi bila latih buat tu, dia buat setengah. Pondok sekejap je. 3. Ni papan dinding nak mari. Tengok dia buat tu. Orang ni buat kerja ni, orang ni buat kerja ni. Tak payah bagi arahan, pasal masing-masing dah tahu dah buat kerja masing-masing. Tengok plan ni boleh tahu dah buat kerja. Ini nak buat apa? Nak buat apa? Tidur. Nak gemuk tak gemuk lah. Nak pandai tak pandai lah. Saya membebel lagi nak. Memang kadang-kadang kena bebel kan. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Okey. Kita setuju dengan dia. Ya, memang kadang-kadang kena membebel. Satu, kita mengaji hadis bahawa kita akan faham tentang membebel ni. Anas bin Malik, seorang budak kecil yang pernah dihantar di rumah Rasulullah untuk jadi khadam Rasulullah di rumah. Umur dihantar dia daripada umur 9 tahun ke 7 tahun. Saya tak ingat umur tu. Daripada kecil, duduk di rumah Rasulullah, mak dia hantar nak buat apa? Khidmat rumah Rasulullah. Sepanjang dia duduk rumah Rasulullah tak pernah tegur dia, walaupun satu kalimah. Apa faham? Apa? Semua yang dia buat bertepatan dengan apa kehendak Rasulullah. Dia tahu Rasulullah nak apa, Rasulullah suka apa, Rasulullah tak suka apa. Dia duduk rumah Rasulullah tu, Rasulullah balik. Nak suruh apa? Tak payah suruh. Semua siap. Dan dia buat bukan saja siap, tapi cantik, kemas, no complain, no bebel. Ada ulama kita syarah 2 bab. Satu, pertama Anas bin Malik cerdik dia tahu apa kehendak Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah apa dia? Boleh jadi macam ni. Mungkin ada jugalah benda tak kena, tapi Rasulullah macam mana? Redha bil qadar. Apa saja terima je lah. Dia masak tak sedap pun biarlah. Biar je. Budak. Nanti dia masak sedap lah. Budak. Tak ada dia bebel. Pasal apa? Budak. Tapi bila tengok makin lama ada improve, makin bagus. Macam mana? Walaupun budak. Memang bukan sebarang budak. Jadi dia tak tegur. Jadi redha dengan qadar satu, dengan takdir Allah Taala. Dah budak macam ni, macam mana? Tapi kalau ada yang tak betul, Rasulullah dia agak-agak dia akan biar ke? Walaupun benda yang tak betul tu bukan benda maksiat. Butang misalnya, satu jarak macam ni, satu rapat macam ni. Okey tak? Tegur juga tak? Tegur, betul tak? Ni, butang sini benang hitam, butang sini butang merah, butang sini benang coklat. Macam okey tak? Tegur juga tak? Kau ni baju putih, benang ni merah, benang ni coklat. Taklah haram, Nabi.
Kita dalam agama Islam, itu pun kita dah belajar ada satu bab macam tu kan, saya kata kan. Bab apa? Bab takbir je tu kan. Bangun daripada tahiyat, imam bagi salam tahiyat akhir kan, saya berbebel tu kan. Memang bukan bebel, saya ngaji pun Tok Guru dia cakap macam tu lah. Kita bukan tempat tahiyat akhir, bukan tempat tahiyat kita. Imam bagi salam, kita bangun tak ada takbir ihram. Tak, bukan takbir ihram, tak ada takbir tau. Macam apa? Itu bukan tempat takbir kita. Jadi tak perlu takbir. Sampai tergetu dia orang bahas. Pasal apa? Kita punya agama ni kemas sekemas-kemas. Sampai macam tu. Macam tu ke? Ya. Kemas dia macam tu. Itu kita belajar duduk pondok ni macam mana nak kemas semua. Satu bab je lah. InsyaAllah. Ada soalan itu. Masalah niat kita duduk bicara ni, antaranya kalau nak sebut, apa dia fakta nak ambil? Setiap makmum yang nak berjemaah, syarat untuk dia boleh ikut imam, mesti ada niat ikut imam, berjemaah, iktidak dalam takbiratul ihram. Satu. Sekiranya dia tak berniat ikut imam, saya nak contoh fakta, tulisan, fakta ayat yang kita nak ambil, nak simpan dalam kepala otak tu. Lepas tu saya syarat umur 16. Jadi bawah ni kalau tak pandai, kalau pandai tak apa, boleh ambil fakta macam tu. Tapi kalau tak pandai, kau balik lagi besar dulu. Kau tak kau sia-sia je duduk sini, pergi ngapal Quran dulu ke apa ke. Kalau boleh ambil fakta, nak sebut. Macam tu. Apa dia? Sekiranya makmum tersebut tidak berniat ikut imam, berserta dalam takbiratul ihram, masih sah sembahyangnya, tetapi akan jadi masalah apabila dia menunggu imam. Kerana dia menunggu imam berarti dia mengikut imam, sedangkan dia tak niat ikut imam, batal sembahyang. Tu. Boleh niat ikut imam ataupun tidak, lain daripada sembahyang Jumaat. Adapun sembahyang Jumaat wajib niat imam ataupun makmum, kerana syarat Jumaat adalah berjemaah. Nak ambil faham tu, nak faham tu. Adapun niat imam bukanlah wajib, dia adalah sunat, melainkan dalam sembahyang Jumaat kerana perlu berjemaah. Tetapi imam yang tak niat imam kurang cerdik. Yang tu tak ada dalam kitab tu. Walaupun sah sembahyangnya, kerana sepatutnya boleh dapat fadilat, tetapi tak hasil fadilat dengan sebab hanya meninggalkan niat. Betul bagi take note pula. Maka masuk masjid niat iktikaf. Duduk dalam masjid niat iktikaf. Mengaji ni. Tambah saya duduk membebel tadi. Apa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambil. Sekejap. Satu je ini. Satu tu sebaris lah. Nombor 1. Nombor 2 nanti, yang tu pasal lain pula. Peraturan depan belakang. Kalau duduk atas kursi macam mana, kalau ada yang berbaring macam mana. Yang tu yang insyaAllah nak sebut susunan imam makmum. Kalau main lambat pula, duduk soft pula, yang ni dah penuh nak masuk mana, belakang siapa dulu. Dia ada peraturan macam tu lah. InsyaAllah. Ada soalan? Bagi siapa? Ya. Rokok. Itu atas pilihan dia. Imam tak habis lagi, tak rokok lagi, jadi dia sambung surah kan. Untuk imam rokok, atas dia lah nak berhenti tak berhenti. Tapi jangan dia berhenti pasal ikut imam. Batal juga rupanya. Okey. Jadi pastikan dia berhenti bukan pasal ikut imam. Aku nak habiskan surah aku juga. Surah. Jadi dia bahasa lain. Kata kunci dia mesti reti apa benda dia buat. Jangan dia istilah menunggu
imam ataupun dia memberhentikan bacaan kerana imam dah rokok sekarang maka aku rokok. No, bukan masa itu. Jadi kena bijak dalam bertindak. Itulah lain. Imam tu silap baca Fatihah. Lepas tu? Oh. Imam tu silap tu dia silap ke memang dia tak betul baca? Kalau imam yang memang dah tak betul baca, misal kita tahu dia ni tak boleh sebut ra. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tak boleh sebut ra? Semua okey. Mana? Budak kuda tu? Dua beradik tu. Engkau tak boleh jadi imam sampai kiamat ke tak? Melainkan kau dua beradik je jadi imam dengan makmum. Dan kena berlatih lah. Nanti saya bagi kursus bagi ayam makan. Bukan kau. Main senapang. Selagi kau tak boleh macam tu, kau jangan berhenti. Hari-hari jumpa je start. Okey. Kalau kau tak boleh, kau tak sampai berhenti sebut tu. Itu latihan sebenarnya. Sambil lalu je. Tapi bersungguh lah. Tu saya dah bagi seminggu tu untuk nak test kau esok. Kau mesti tanya nak suruh baca surah apa. Dia tanya nak baca surah, muka surat berapa Ustaz? Kita nak uji, dia tanya soalan bocor. Kau spoil lah kau. Tapi cerdik kat lah dia cari akal tu. Tapi spoil lah kau punya cara, kau punya faham. Nak diuji, minta soalan bocor. Okey. Jadi imam ni kalau dia memang tak boleh sebut betul, dia jadi imam, kita memang tak boleh ikut. Contoh dia bab bacaan tak betul, dari segi tak boleh ikut. Yang kita bacaan betul, dia baca tak betul. Kita memang tahu dia baca tak betul. Kita tak boleh ikut dia awal-awal lagi. Bukan mufaraqah, bukan apa yang sebut ni? Kita batalkan niat ikut imam. Tak. Memang kita tahu dia tak boleh. Bahkan macam ni kita tak tahu imam ni macam mana. Kita pun ikut dia. Bila dia tahu kita ikut, dia pun sembahyang maghrib contoh, dia pun nyaringkanlah suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ra tak boleh sebut punya tu imam ni. Macam mana? Automatik sembahyang kita batal. Pasal apa batal? Tak syarat untuk ikut, tak cukup. Pasal apa? Pasal dia istilahnya ummi, bacaan dia ada cedera. Kita tak cedera. Orang yang qari tak sah ikut orang ummi. Cuma bab tu nantilah ke depan lah jumpa bab tu. Ataupun macam ni, kita ada imam sembahyang depan, kita pun ikutlah kan. Allahu Akbar. Betul dengar dia baca. Macam mana saya nak buat tak apa pandai nak tiru lah. Itu pondan. Kalau pondan, kalau lelaki pondan, maksudnya dia jantan, cuma suara dia perempuan, sah ikut. Supaya tomboy lah. Pondan, tomboy. Rupanya tomboy. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan rupanya, tapi pakai serban, ya? Mufaraqah ke? Macam mana? Pasal apa tak sah? Pasal tak sah orang perempuan jadi imam atau orang lelaki. Yang tu kena faham. Yang tu yang kita kena tegas. Yang ni tak sah, yang ni batal, yang ni tak cukup, yang ni makruh. Yang tu hukum-hukum yang nak kena kenal. Macam fakta kena ingat. Fakta kena ingat. Satu, kalau ni sebab saya fakta ingat, saya berani kelain orang tu. Ini masalah. Ini memang tak betul. Ini betul. Kaedah dia macam ni. Format dia macam ni. Okey, saya jawab soalan tu. Baik. InsyaAllah sambung nanti yang kedua. Ada mutaqaddumin ala imamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.